Hai, selamat datang ke channel Teacher Rita. Kali ini Teacher Rita akan membincangkan soalan ulang kaji dari bab 7 yaitu kejurulatihan sukan. Dan semoga ini akan dapat membantu pelajar untuk mengulang kaji fakta dan istilah serta konsep yang asas berkaitan dengan kejurulatihan. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teacher Rita dan tekan tombol loceng untuk notifikasi untuk mendapatkan informasi terkini daripada channel Teacher Rita. Jom. Memandangkan peperiksaan Anda akan bermula pada 5 April, iaitu 12 hari lagi dari sekarang untuk STPM semester 3. Saya harap kertas pertama ini yaitu sains sukan Anda sudah bersedia dengan lebih awal. Baiklah, kita lihat dulu tajuk ataupun bab di dalam bab 7 yaitu kejurulatihan sukan yang terdiri daripada 8 subtopik. Dan kalau kita lihat daripada jadual ini, kita dapati ada beberapa topik yang merupakan topik-topik yang popular seperti gaya kejurulatihan, kaedah latihan dan juga program latihan. Walau bagaimanapun, kita perlu juga mengambil kira bahagian atau topik yang jarang ditanya seperti etika kejurulatihan sukan yang belum ditanya lagi sehingga kini ya. Oke, kita lihat seterusnya. Kali ini Teacher Rita akan bincangkan istilah dan fakta serta konsep asas dalam bab kejurulatihan. Yang pertama, kita lihat soalan ini, nyatakan takrifan kejurulatihan dalam sukan. So di sini istilah yang digunakan ialah kejurulatihan. Pelajar perlu tahu juga ada 3 teknik yang Anda perlu tahu untuk menjawab. Yang pertama, lihat pada kata tugas, lihat pada kehendak soalan dan juga panduan markah yang diberikan. Coba kita lihat apa cadangan jawapan yang diberikan. Proses yang terancang untuk membantu individu ataupun kumpulan atlet mempelajari sesuatu kemahiran dan mencapai matlamatnya. So, kerana ada 3 kata kunci di sini dan 2 markah penuh, Anda boleh menulis sekurang-kurangnya 2 kata kunci dalam jawapan Anda. So, kalau kejurulatihan itu adalah proses ya. Proses dan proses apa? Proses untuk mempelajari sesuatu kemahiran. Dengan tujuannya adalah untuk mencapai matlamat. So mungkin calon-calon boleh juga menjawab dengan menggunakan kaedah kejurulatihan itu melibatkan 4 aspek utama seperti kemahiran fizikal, kemahiran teknikal, kemahiran psikologikal ataupun kemahiran taktikal. Ataupun Anda juga boleh menjawab menggunakan kemahiran seperti merancang, mengurus, melatih, menilai, berkomunikasi dan membuat keputusan. Walau bagaimanapun, Teacher Rita mencadangkan supaya Anda menggunakan cadangan jawapan yang pertama. Kita lihat yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan jurulatih sukan. So, tadi ialah istilah kejurulatihan itu berbeza dengan jurulatih. Jurulatih itu merujuk kepada individu, kejurulatihan itu merujuk kepada proses. So, kata tugasnya adalah apakah dan panduan markanya adalah 3. So, apakah cadangan jawapan yang boleh diambil oleh calon sebagai jawapan Anda? Jurulatih maksudnya adalah individu ataupun orang yang berperanan sebagai pelatih, pengajar, pembimbing dan menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan sukan. So, ada beza dengan kejurulatihan. Kalau kejurulatihan itu adalah proses. Tapi kalau jurulatih itu merujuk kepada individu yang melakukan proses tersebut. Okey. Anda boleh juga memilih menjawab dengan cara yang kedua ataupun jawapan yang ketiga.
Oke, kita lihat soalan seterusnya yaitu 1C. Masih di dalam bab 7 kejurulatihan sukan. Komunikasi yang berkesan antara jurulatih dan atlet merupakan faktor utama sesebuah pasukan berjaya dalam pertandingan. Nyatakan 2 kemahiran komunikasi yang perlu diaplikasi oleh jurulatih. Dan kita lihat di sini disediakan panduan markanya ialah 5 dan kata tugasnya nyatakan 2. Tapi disebabkan ada 5 marka yang telah diperuntukkan dalam panduan marka, maka kita boleh meletakkan skema untuk ini ialah 1 tambah 2. Maksudnya ialah 2 kemahiran komunikasi itu, setiap satu kemahiran itu calon-calon ataupun pelajar perlu memberikan 2 perihalan ataupun penjelasan, yaitu 1 adalah penerangan dan 1 lagi adalah contoh. Walau bagaimanapun, karena 5 marka, jawaban Anda maksima walaupun sepatutnya ada 6, maksima yang diambil adalah 5 marka. Coba kita lihat. Yang pertama ialah kemahiran lisan. Okey, sekejap kita tukar dulu warna pen ini supaya nampak lebih jelas. Okey, yang pertama ialah kemahiran lisan dan yang kedua ialah kemahiran bukan lisan. Ini adalah 2 jenis kemahiran komunikasi. Tapi calon hanya akan dapat 1 marka di sini dan 1 marka lagi untuk kemahiran bukan lisan. So, Anda hanya baru mendapat 2 marka. Kita kena mencari lagi 3 marka. Oleh itu, calon-calon kena mencari 1 penjelasan dan 1 contoh untuk setiap kemahiran. So, untuk kemahiran lisan, ini adalah menggunakan komunikasi secara langsung. Di mana jurulatih dia akan berkomunikasi menggunakan bahasa. Bahasa itu mestilah jelas dan tepat dan boleh difahami. Jadi untuk jawapan yang pertama, kemahiran lisan adalah kemahiran komunikasi yang dilakukan secara langsung, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, yang boleh difahami, tepat, mudah difahami. Kemahiran bukan lisan ini merujuk kepada kemahiran komunikasi secara tidak langsung, yaitu menggunakan media-media seperti mungkin bahasa isyarat ataupun media sosial yang masa kini seperti Anda menghantar message, ataupun yang paling banyak digunakan oleh jurulatih adalah menggunakan ekspresi muka ataupun petunjuk atau cue ataupun bahasa isyarat yang hanya antara jurulatih dan atlet yang faham. So, Anda sepatutnya ada contoh di sini. Contoh tadi adalah ekspresi muka ataupun bahasa isyarat ataupun cue. Cue ini adalah petunjuk. So, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepatutnya Anda dapat 6, tetapi panduan marka meminta 5 marka sahaja. Semaksima yang akan diberikan hanyalah 5 marka. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan super compensation dalam program latihan? So, dalam program latihan, salah satu pemboleh ubahnya adalah super compensation. Panduan markanya 5, bermakna calon-calon sekurang-kurangnya memberikan 3 penjelasan berkaitan dengan super compensation. So, 1 penjelasan itu membawa marka 2. Kita lihat cadangan jawapan yang pertama. Atlet didedahkan kepada sesuatu beban latihan dalam jangka masa tertentu
maka tubuh badan akan membuat penyesuaian terhadap beban latihan tersebut. Tubuh badan membuat penyesuaian ini adalah kata kunci. So di sini calon-calon akan mendapat 2 markah. And then yang kedua ialah badan akan mengalami kelesuan, dan apabila dihentikan beban latihan tadi, terjadi proses pemulihan dari kelesuan. So kata kuncinya adalah proses pemulihan dari kelesuan dan menyebabkan penyesuaian ataupun adaptasi berlaku. So, calon akan mendapat 2 markah di sini. Dan yang ketiga ialah pemulihan dan penyesuaian mengakibatkan atlet mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi. So, kata kuncinya ialah atlet mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi daripada sebelumnya. So di sini calon-calon akan mendapat 2 markah. So maksimanya adalah 5 markah sahaja, walaupun dalam jawapan ini sepatutnya calon akan mendapat 6 markah. Soalan seterusnya adalah berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kemuncak berlaku, ataupun mungkin istilah lain yang digunakan kemuncak ini adalah peaking. Kenapa berlaku kemuncak terlalu awal ataupun terlalu lewat? Panduan markanya ada 5, maknanya calon-calon perlu memberikan 5 penyataan, sebab kata tugasnya adalah nyatakan. So kita lihat yang pertama. Cadangan jawapannya ialah jurulatih ataupun atlet tersebut mengurangkan atau menambahkan beban kerja terlalu awal. So ini menyebabkan berlaku kemuncak yang terlalu awal. So kata kuncinya mengurangkan atau menambahkan beban kerja terlalu awal. Yang kedua, terlalu banyak pertandingan semasa fase pra pertandingan ataupun sebelum pra pertandingan, menyebabkan peaking ataupun kemuncaknya terlalu awal. Dan yang ketiga, isi padu kerja tidak dikurangkan. Ini adalah kata kunci. Isi padu kerja tidak dikurangkan walaupun beban latihan meningkat. Dan yang keempat, latihan suaian fizikal yang terlalu lama. So, kata kuncinya adalah latihan fizikal yang terlalu lama, dan dalam masa yang sama intensiti latihan itu terlalu tinggi. Ini menyebabkan kemuncak atau peaking atlet itu mungkin terlalu awal ataupun terlalu lewat. Yang kelima adalah persediaan atlet terlalu awal tanpa mempunyai perancangan yang lebih rasional. Contohnya ialah sepatutnya pertandingan utamanya adalah pada bulan Julai, tetapi apabila latihan itu tidak disusun dengan sistematik ataupun perancangan yang tidak sistematik, maka kesannya tidak akan sampai ke peaking yang sepatutnya. Yang keenam, perancangan yang kurang teliti. Biasanya yang keenam dan kelima ini adalah hampir sama. So ini adalah contoh-contoh cadangan jawapan yang perlu ditulis oleh calon dalam soalan sekiranya meminta faktor yang mempengaruhi kemuncak terlalu awal ataupun terlalu lewat. Kita lihat soalan seterusnya ialah prinsip latihan. Prinsip latihan yang perlu diambil kira oleh jurulatih apabila merancang sesuatu program latihan. Soalannya ialah jelaskan, kata tugasnya ialah jelaskan 7 prinsip latihan dan 7 markah. Maknanya kalau begini, semua jawapan calon adalah penjelasan. Penjelasan 1, penjelasan 2, penjelasan 3, penjelasan 4 dan seterusnya. Sebab panduan markah hanya 7. Kecuali jelaskan 7 prinsip latihan dan panduan markahnya 14, maka calon-calon perlu menjawab 1 tambah 1, fakta dengan penjelasan.
Okey, kita lihat cadangan jawapan. Yang pertama ialah perbezaan individu, iaitu setiap individu mempunyai matlamat ataupun keupayaan yang berbeza, dan faktor perbezaan itu juga dipengaruhi oleh umur, jantina, pengalaman ataupun kapasiti kerja atau status latihan atlet tersebut serta jenis tubuh atlet tersebut. So, ini adalah penjelasan untuk perbezaan individu. Yang kedua, prinsip adaptasi ataupun penyesuaian, iaitu pengulangan aktiviti dan beban latihan dapat membantu badan melakukan aktiviti dengan lebih mudah dan lebih lancar. Maknanya berlaku penyesuaian fisiologi terhadap latihan ataupun senaman yang telah dilaksanakan. Prinsip yang ketiga ialah lebihan bebanan ataupun prinsip beban lebih, di mana beban kerja yang dilakukan ditambah secara beransur-ansur mengikut kemampuan dan kebolehan seseorang atlet untuk mengadaptasi latihan. Maknanya seorang jurulatih dia kena tambah beban atau intensiti latihan kepada atlet yang dilatih secara progresif ataupun beransur-ansur. Okey, yang keempat adalah prinsip latihan ansur maju. Ini hampir sama dengan prinsip yang ketiga tadi, prinsip beban lebih ataupun overload. Tetapi mungkin ansur maju ini lebih merujuk kepada seorang jurulatih itu apabila melatih, dia perlu melakukan latihan itu secara perlahan-lahan ataupun daripada yang mudah kepada yang susah, ataupun dia kena lakukan kekerapan itu, menambahkan kekerapan latihan itu secara beransur-ansur, ataupun tempo masa latihan itu ditingkatkan secara perlahan-lahan. Okey, kita lihat yang keenam, prinsip yang keenam, kepelbagaian dalam latihan ataupun variasi latihan. Ini adalah prinsip yang keenam tadi, mengelakkan kebosanan, yang kelima mengelakkan kebosanan ketika latihan. Seorang jurulatih itu dia perlu pelbagaikan latihan supaya tidak menimbulkan kebosanan ataupun rasa jemu kepada atlet yang dilatih. Dan di samping itu, kepelbagaian latihan ini juga boleh meningkatkan kemahiran biomotor atlet. Sebagai contohnya, seorang atlet renang, seorang jurulatih dia tidak perlu bagi latihan yang berterusan dalam berenang sahaja yang menyebabkan atlet itu mungkin akan rasa jemu. Jadi sekali-sekala mungkin akan dibagi latihan variasi di luar kolam. Okey, seterusnya ialah spesifikasi. Prinsip spesifikasi merujuk kepada latihan spesifik yang menjurus kepada sukan yang diceburi oleh atlet tersebut. Sebagai contohnya, kalau dia seorang atlet bola sepak dan keperluan dominan kecergasan atlet ini lebih kepada contohnya ketangkasan, kelajuan ataupun daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot. Jurulatih itu dia kena spesifikasikan latihan yang boleh meningkatkan komponen kecergasan seperti yang bersesuaian dengan sukan yang diceburi oleh atlet. Selain daripada itu, ia juga spesifik kepada keperluan atlet itu sendiri. Contohnya kalau seorang atlet maraton, tapi waktu itu daya tahan kardiovaskular masih belum pada tahap optimal, maka seorang jurulatih dia perlu spesifik memberi latihan kepada atlet maraton ini dalam proses meningkatkan tahap kecergasan kardiovaskular. Dan yang seterusnya ialah kebolehbalikan ataupun reversibility, iaitu prinsip latihan ini merujuk kepada
tahap kecerdasan seseorang atlet ataupun kesan latihan atau hasil latihan itu tidak akan berkekalan sekiranya latihan itu dihentikan. Maknanya ialah penurunan prestasi berlaku sekiranya latihan tidak berterusan. Oke, kita lihat soalan yang ketiga. 2 cara seorang jurulatih yang cemerlang dapat mewujudkan keseronokan dalam latihan. Nyatakan kata tugas, kehendak soalannya 2 dan panduan markanya ialah 2. So, calon-calon hanya perlu memberikan 2 situasi yang mungkin boleh mewujudkan keseronokan kepada atlet semasa berlatih. Kita lihat cadangan jawapan. Yang pertama ialah jurulatih mempelbagaikan aktiviti dalam menjalani sesuatu kemahiran. So, jangan benda yang sama saja sehingga atlet itu boleh menghafal, okey, hari ini kita buat ini, esok dia pun benda yang sama. Ini akan menyebabkan atlet itu merasa jemu ataupun tidak seronok berlatih. Yang kedua adalah mengadakan permainan-permainan kecil ataupun simulasi-simulasi permainan yang menimbulkan keseronokan kepada atlet atau pemain. Dan yang ketiga, utamakan kreativiti dalam latihan. Seorang jurulatih harus kreatif untuk merangka sesuatu program supaya mengelakkan kebosanan kepada atlet. So, ini adalah contoh-contoh soalan yang berkaitan dalam bab 7 yang sangat basic ataupun fakta dan istilah atau konsep yang paling asas. So, saya harap ini dapat membantu calon-calon. Kita akan sambung pada video Ticerita yang seterusnya. Jangan lupa like, view, share dan subscribe channel Ticerita. Jumpa lagi.